Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton sekalian, pada hari ini ingin saya kongsikan dua macam masakan atas permintaan keluarga. Namanya saya Anggan, ahli keluarga. Jadi sebahagian ahli keluarga meminta agar saya masakkan hari ini daging goreng kunyit. Yang sebahagian lagi pula minta agar abahnya masakkan tempe goreng sambal. Jadi dua masakan ini merupakan masakan yang simple, tapi memang sedap lah. Justru itu saya nak kongsikan, khususnya kepada para suami yang ingin menceburi dalam bidang masakan untuk masakan keluarga, dan begitu juga kepada yang lain-lain lah yang sebelum ini belum nak berjinak-jinak dengan masakan. Jadi untuk dua masakan ini kita boleh lihat bahan-bahannya agak simple. Masakan tempe goreng sambal. So ini tempe dia, kan? Yang saya beli tempe yang seperti ini, yang dalam plastik punya, yang bukan yang bungkus-bungkus ni, mudah, kan? Namanya nak ringkas, namanya tempe juga. Dan rasa je rasa tempe, dia tak akan rasa lain. Jadi saya beli lebih kurang 4 paket, dan tadi dengan harga $1 lebih lah satu paket, dan kemudian dipotong macam ni, kan? Dan nanti bahan tumisnya kita perlukan 1 biji bawang besar dan lebih kurang 5 ulas bawang putih. Ini semua dah kita tumbuk atau blend, dan sedikit cili bubuk. Okay? So itu sahaja bahan-bahan untuk memasak kedua-dua masakan pada hari ini. Para penonton sekalian, seperti yang selalu diingatkan bahawa dalam Islam keluarga itu sangat penting. Sebab tu banyak kali Islam memerintahkan pada umatnya menjaga keluarga, memelihara keluarga, ya? Sebab sebuah negara itu akan menjadi baik itu tergantung kepada masyarakatnya. Masyarakat pula nak jadi baik, dia tergantung kepada keluarga. Kerana keluarga yang akan melahirkan anggota masyarakat. Macam itulah pertalian dia. Dan bila mana kita nakkan sebuah negara yang baik, masyarakatnya mesti baik. Nakkan masyarakat baik, keluarga mesti baik. Itu sebabnya seperti yang dikatakan tadi, Islam banyak menekankan tentang kepentingan memelihara keluarga. Antara faktor yang ditekankan dalam Islam agar kita dapat memelihara keluarga kita berdasarkan mahabbah, iaitu berdasarkan kasih sayang. Dan kasih sayang ini dia bukan hanya sebelah pihak. Untuk melahirkan sebuah keluarga yang mahabbah, semua dalam anggota keluarga itu mestilah ada sifat mahabbah, sifat kasih sayang. Kalau sekiranya semua ahli keluarga tak ada sifat kasih sayang, porak-porandalah keluarga itu. Akan sentiasa berlaku pertelingkahan, benda-benda kecil-kecil pun bergaduh, tak boleh tolak ansur, ya? Masing-masing nak menyalahkan yang lain, masing-masing nak menangkan diri sendiri. Itu kerana bila mana tak ada mahabbah, kerja pun berkira, nak buat siapa punya tugas, sebab tak ada kasih sayang. Jadi bila mana kita nak orang menyayangi kita, suami nak isteri menyayangi dia, isteri nak suami menyayangi dia, anak-anak nak ibu bapa menyayangi, menyayangi mereka, ibu bapa nak anak-anak menyayangi mereka. Pertama sekali, mereka terlebih dahulu mesti memberikan kasih sayang. So itulah yang dikatakan, yang dipesankan oleh Nabi SAW, man la yarham
la yurham. Barang siapa yang tak tahu nak memberikan kasih sayang, maka dia tak akan disayang. Siapa yang tak menyayangi, dia tak akan disayang. Jelas kan? Jadi kita jangan merungut kononnya diri kita tak disayangi lah, suami tak sayang kita lah, isteri tak sayang kita lah, anak-anak tak sayang kita lah, kita tak mak bapak tak sayang kita. Pertama sekali asas kesayangan adalah kita mesti terlebih dahulu menyayangi. Very simple macam mana yang Nabi katakan. Bila mana kita tak menyayangi dan kita tak boleh expect orang menyayangi kita. So itulah untuk sementara ini sebagai pesanan untuk diri saya, ahli keluarga dan juga siapa yang mendengar atau mengikuti rancangan ini. Ini tempe yang sudah pun disalurkan ya, dengan ia dah di gaul dengan kunyit garam ya, kita akan goreng insyaallah. Okey, bila mana minyak kita sudah panas, kita masukkan sedikit-sedikit tempe ini. Jangan masuk terlalu banyak ya. Terlalu banyak nanti dia lambat goreng. Satu kita nak cepat kita cepat dia masukkan banyak-banyak ya, lagi banyak kita masuk lagi lambat. So sambil-sambil itu kembali kita kepada perbincangan kita tentang kepentingan kita membentuk keluarga berdasarkan kasih sayang. Memang kasih sayang tak boleh kita buat-buat. Ada orang susah katanya nak menyayangi. Atas sebab itu, setiap kali bila mana misal kata suami nampak isteri jadi benci, jadi marah, jadi menyingung. Isteri nampak muka suaminya jadi menyampah. Kan ada macam tu kan? Dan anak-anak tak boleh nak bersua muka dengan ibu bapa. Ibu bapa pula asyik menyirap saja kalau berdepan dengan anak-anak. Memang itu merupakan salah satu masalah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mengajarkan doa. Bila mana kita baca doa ini, insya-Allah, ini doa Al-Quran. Al-Quran ada mukjizatnya, ada magical power. Sebab tu hanya orang beriman lah yang akan percaya. Dengan ini semua orang tak beriman, dia tak akan percaya. Dan orang yang tak beriman, dia tak akan percaya ni semua. Jadi sebagai orang beriman, naklah kita percaya Al-Quran itu benar-benar merupakan satu mukjizat. Okey. Sambil nanti kita keluarkan tempe kita nanti. So kembali kepada tentang Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah satu mukjizat. Dia ada magic. Betul. Kalau awak baca magic ini, kebencian akan bertukar menjadi kasih sayang. Suami yang selalu menyampah, benci, menyinga tengok isteri, bila mana tengok isteri akan jadi sayang. Isteri yang sentiasa benci sangat dengan suami, kerana panggil suami entah apa-apalah, kan? InsyaAllah dengan doa ini, bila mana kita tengok suami, kita akan pandang dia dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan ibu bapa yang sentiasa marah-marah terhadap anak-anak. InsyaAllah dengan doa ini, kita akan melihat mereka dengan kasih sayang, kurang marah-marah mereka. Ya? Kemarahan, kebencian ini hanya akan merenggangkan dan menjauhkan antara sesama kita. Jadi begitu juga dengan anak-anak yang tak suka tengok dengan ibu bapa atas whatever apa alasan. Baca doa ini. Doa ini tertera dalam Al-Quran, dalam surah Furqan
ayat yang ke-74. Yang mana di situ kata Allah, bila mana nak dijadikan doa, kita baca yang bahagian Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, Engkau jadikanlah atau Engkau kurniakanlah kepada kami, bila mana kami memandang pasangan-pasangan kami pandang dengan pandangan yang menyejukkan hati. Begitupun juga bila mana kami pandang anak-anak kami pandang mereka dengan menyejukkan hati. Dan kemudian jadikanlah kami di kalangan orang-orang beriman sebagai pemimpin. Jadi kita tak membicarakan dulu tentang kepimpinan di luar keluarga, tapi kita bincangkan dahulu dalam keluarga. Jadi bila mana kita baca doa tersebut, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wahai Tuhan kami, Kau jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami. Bila mana kita tengok mereka sejuk aja, dan hati kita sejuk, pandangan kita sejuk. Bukan setiap kali lihat timbul marah. Setiap kali lihat timbul nak mengamuk. Jadi kalau kita baca doa ini, insya-Allah, bila mana kita baca doa ini yang saya katakan tadi, ia daripada Al-Quran. Al-Quran ada magic. Al-Quran ada magic. Orang yang benci kepada pasangan mereka, suami yang benci kepada isterinya akan jadi akan lambat laun pasti punya akan menyayangi. Isteri yang benci kepada suami, lambat laun pasti akan menyayangi suami. Ibu bapa yang benci kepada anak-anak, sentiasa marah, maklumlah budak-budak, dan pasti akan berubah menjadi ibu bapa yang penyayang. Begitu juga dengan anak-anak yang kadang-kadang kita expect ibu bapa kita macam malaikat, tak boleh buat salah. Kalau buat salah aja kita katakan ibu bapa yang tak baik, macam-macam lagi kita kata. Jadi tak boleh kita buat macam tu. Salah kita beranggapan seperti itu terhadap kedua ibu bapa kita. Jadi kalau kita sentiasa berperasaan macam tu, dan kadang-kadang kita pun tak tahu nak kawal, baca doa ini, doa dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. InsyaAllah didoakan, siapa saja yang membaca doa ini, saya juga turut mendoakan agar mereka akan berubah daripada kebencian, berubah menjadi berkasih sayang, yaitu rahmah. Bila mana ada kasih sayang, barulah akan timbul saling hormat menghormati di antara satu dengan lain. Dan apapun yang kita buat, kita boleh buat bersama-sama, sebab apa saja kita lakukan bersama-sama, dia punya keberkatan. Sementaranya bila mana kita buat apa pun sendiri-sendiri, maka akan hilanglah keberkatan. Kerana keberkatan Allah hanya akan berikan bila mana kita lakukan
secara bersama-sama. Ibarat macam kita solat, antara kita solat sendiri dengan kita solat bersama-sama. Kita solat berjemaah, mana lebih baik, mana lebih disukai oleh Allah? Dan tentu yang berjemaah kan. Yang begitu pun juga dalam keluarga. Bila mana tak ada kasih sayang, yang kadang-kadang makan pun sendiri-sendiri. Bila mana makan sendiri-sendiri tak ada keberkatan. Makanan yang kita makan tu tadi kurang keberkatan. Yang berbeza dengan bila mana kita makan secara berkeluarga, maka dia akan ada berkat dia. Keberkatan memang benda yang tak boleh kita nampak. Keberkatan memang benda yang tak boleh kita ukur. Dia sesuatu perkara, dia merupakan satu kurniaan ghaibi daripada Allah. Kurniaan yang tak boleh kita nak ukur, tak boleh kita nak nampak, tak boleh kita nak lihat. Ia merupakan satu kurniaan daripada Allah. Jadi pun kita tunggu ni, kita tempe sekejap lagi pun sudah siap ni. Dan lihat tempe kita juga. Jadi itulah seperti yang dikatakan tadi tentang kekeluargaan ni, yang kita selalu tak anggap penting. Kita lebih pentingkan orang luar, kita lebih pentingkan kawan-kawan daripada ahli keluarga kita sendiri. In the end, keluarga kita tak menjadi keluarga yang bahagia. Itu yang selalu diingatkan kalau kita ikut macam mana yang betul-betul ajarkan oleh Islam pasti. So, Islam mengajarkan seperti mana yang dikatakan tadi, bina keluarga berdasarkan dasar Islam, dan kemudian bina keluarga dengan kasih sayang. Always remember, kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang lah, maka keluarga tu akan jadi happy, boleh buat macam-macam perkara yang baik-baik, boleh berjalan, boleh pergi ke mana-mana, boleh pergi holiday. Bila mana happy lah. Tapi kalau tak happy, jangan kata nak holiday, nak bersuah muka pun, kadang-kadang kita susah bagi kita, berat bagi kita, takut bagi kita, gentar bagi kita nak berjumpa. Nak jumpa siapa? Jumpa ahli keluarga aja. Suami nak jumpa isteri, isteri nak jumpa suami, mak bapak nak jumpa anak, anak nak jumpa mak bapak. Jadi macam tu pula. Jadi insya-Allah, dan kedua, sentiasa jangan lupa untuk amalkan ajaran Islam. Antara lain kita berdoa. Okey? So, minyak ni saya akan keluarkan. Minyak ni saya akan keluarkan sedikit, tak terlalu banyak. Kemudian insya-Allah tengok sini dulu, dan bila mana minyak dah panas, memang dah panas pun, kita taruhkan bawang kita dulu. Okay. Kita goreng bawang kita dulu. Ini bekas minyak yang kita goreng tempe tadi, tak payah kita nak pakai guna minyak baru, tak payah. Bekas tempe tadi, bekas minyak yang kita gunakan untuk goreng tempe, kita mulai gunakan untuk menumis. Kita goreng bawang kita agak, jangan terlalu layu, agak-agak layu. Sesudah itu kita masukkan lada kita.
Okay. Masukkan lebih kurang 1 sudu atau lebih sikit. Kalau yang bagi anak pedas, lada bok, cili bok. Kemudian kita masukkan bawang putih kita dan saya garam 4 ke 5 ulas. Ini saya agak-agak lah sebab dia dah ditumbuk. Okay. Kita letakkan garam secukup rasa. Jangan terlalu banyak dulu, nanti boleh rasa lagi makin sangat. Kemudian kita letakkan sedikit perisa. Kemudian kita boleh masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Kita gaul-gaulkan. Ini kita dah boleh kecilkan sikit api lah. Jangan sampai kembali tadi jadi habis. Gaulkan sampai rata sambal kita tu tadi. Saya ni maklumlah kalau masak benda yang ada cili tu akan bersih. Tapi ingatlah, asalkan kita tak bersih kat makanan sudah kan. Masak pun mesti ada sifat amanah. Masak pun dengan atas dasar kasih sayang. Okey, jadi tempe kita ni sudah pun bersalut dengan sambal. Dia sudah bersalut dengan sambal. Jadi insyaAllah ini dia kan? Tempe goreng sambal kita. InsyaAllah ini kita sudah boleh tutup. Dah jadi.